Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut terima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya adalah pada Yusuf alaihi salam dan saudaranya dan adik-beradiknya, ia merupakan tanda-tanda ataupun peringatan dan pengajaran kepada orang yang bertanya. Izqalu, ketika mana mereka, iaitu adik-beradik Yusuf alaihi salam, berkata, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sesungguhnya Yusuf alaihi salam dan adiknya, iaitu Bunyamin, ahabbu ila abina, lebih bapa kita sayang, minna, berbanding kita. Wa nahnu usbatun, sedangkan kita adalah golongan yang paling kuat. Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapa kami, yakni bapa kita, iaitu Yaqub alaihissalam, berada dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita. Kita bincang tafsir surah Yusuf yang kita dah bincang beberapa hari, dan pada malam ni insya-Allah kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dah insya-Allah. Yang semalam kita dah kupas ayat yang ke-6. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni, kupasan kita dalam surah Yusuf pada malam ni insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ni kita baca ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita baca dua ayat. Selalunya kita kupas satu ayat. Pada malam ni kita cuba habiskan dua ayat, dan kita tengok ayat yang ke-7 ni tak panjang, jadi mungkin kita boleh lajak sampai yang ke-8 lah pada malam ni insya-Allah. Dalam ayat yang Al-Quran kita baca pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala kata, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya adalah pada Yusuf alaihi salam dan ikhwatihi, dan juga adik-beradik dia. Adik-beradik Yusuf alaihissalam. Dia bukan adik Yusuf, adik-beradik Yusuf. Ikhwatihi dengan akhu, nanti kita akan jumpa kalimah akhu. Dia ada satu akhu, satu lagi ikhwah. Jadi dan adalah pada Yusuf alaihissalam dan juga adik-beradik dia, ayatun lis-sa'ilin. Ia merupakan tanda-tanda yang boleh diambil pengajaran bagi orang yang bertanya. Itu ayat ni. Okey, ayat ni kita tengok dulu kaitan ayat sebelum dengan ayat yang kita nak baca ni. Pada ayat yang ke-6 yang kita bincang semalam, Allah Subhanahu wa taala ada nyatakan bahawasanya Allah Taala telah memberi kelebihan kepada Yusuf alaihissalam ni dua perkara. Yang pertamanya adalah ta'wilul ahadis, dan satu lagi adalah itmamun ni'mah, menyempurnakan nikmat. Yang pertamanya Allah Taala bagi kelebihan pada Yusuf alaihissalam ni ta'wilul ahadis, mentakwilkan ahadis. Yang kita dah sebut semalam, yang dikatakan ta'wilul ahadis ni dalam buku terjemahan. Macam buku ni dia akan terjemah, dia akan tafsir, dia akan terjemahkan sebagai takbir mimpi. Tapi sebenarnya bukan takbir mimpi je. Takbir mimpi tu salah satu. Dia ada lagi dua, iaitu dia memahami realiti, hakikat satu benda yang berlaku, dan dia tahu sesuatu tindakan itu implikasi dia baik ataupun buruk. Jadi kita akan nampak itu satu kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Yusuf AS. Satu. Yang kedua, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Yusuf AS adalah itmamun ni'mah. Allah Subhanahu wa taala wa yutimmu ni'matahu ala alaika wa ala ali Yaqub AS.
Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmat Allah Taala kepada Yusuf alaihissalam, dan satu lagi kepada adik-beradik kepada ahli keluarga Yaqub alaihissalam. Maksudnya adik-beradik Yusuf alaihissalam, adik-beradik Yusuf alaihissalam, bapa dia Yaqub alaihissalam, mak dia semua itulah. Jadi itu tu yang dikatakan sebagai nikmat, kesempurnaan nikmat. Jadi Allah Taala sebut pada ayat ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dua kelebihan ini kepada Yusuf alaihissalam. Itu ayat ke-6. Lepas tu apa kaitan dengan ayat ke-7? Ayat ke-7 ni Allah Subhanahu Wa Taala dah gambarkan dua perkara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Yusuf alaihissalam dan dikisahkan di dalam Al-Quran, nak menggambarkan bahawasanya kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Yahudi. Sebab apa? Sebab cerita ta'wilul ahadis, kesempurnaan nikmat yang nak diceritakan dalam ayat-ayat yang kita akan jumpa akan datang, cerita-cerita yang detail ni tidak diceritakan di dalam Taurat. Cerita-cerita detail tu yang dikatakan ta'wilul ahadis itu diceritakan dalam Al-Quran, tidak diceritakan di dalam Taurat. Hanya cerita sikit-sikit dia. Yang detail tu ada dalam Quran. Lepas tu wa yutimmu ni'matahu, Allah Taala menyempurnakan niat. Yang detail-detail tu tentang wa yutimmu ni'matahu itu tersebut di dalam Al-Quran, tidak diceritakan secara detail di dalam Taurat. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-7 ni, Allah Taala nak gambarkan di sinilah kelebihan pengajaran bagi orang-orang Yahudi, bahawasanya inilah kelebihan kisah Yusuf alaihissalam yang digambarkan di dalam Al-Quran. Begitu. Itu dipanggil rabtul ayat, hubungan antara ayat 6 dan ayat yang ke-7. Satu. Yang kedua, ayat ni, ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi. Sesungguhnya pada Yusuf alaihissalam dan juga adik-beradik Yusuf alaihissalam itu, ia merupakan tanda-tanda yang memberi pengajaran kepada orang yang bertanya. Jadi bila kita baca ayat ni ada sebut, dia kata tanda-tanda lisailin, kepada orang yang bertanya. Jadi apa kaitan dengan siapa yang dikatakan orang yang bertanya itu? Itu satu soalan lah. Jadi kita nak tahu cerita ni, kita kena tengok dalam asbabun nuzul ayat. Kalau kita buka dalam banyak kitab tafsir ada sebut asbabun nuzul ayat ni. Asal antaranya kita quote dalam kitab tafsir Al-Manah, ditulis oleh Rashid Ridha. Dia menyatakan bahawasanya Yahudi ni sebelum penurunan surah Yusuf ni, yang ada kaitan dengan surah Yusuf juga, orang Yahudi ni dia suka membanggakan diri bahawasanya Taurat itu jauh lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni cuba untuk nak memastikan orang Arab Quraisy ni yang mereka sudah tak beriman dengan Nabi, orang Yahudi cuba lagi berusaha untuk memastikan Yahudi ni lagi-lagilah ragu pada Nabi sallam. Orang Quraisy ni dah tak percaya dah Nabi Muhammad, orang musyrik ni dia orang tak beriman dengan Nabi Muhammad. Cuma orang Yahudi ni takut lama-lama nanti mana tahu orang Arab ni yang tak beriman dengan Nabi lama-lama beriman. Jadi caranya untuk nak memastikan orang Arab ni sampai bila-bila tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara caranya adalah mereka cipta keraguan. Mereka cipta beberapa keraguan-keraguan orang Arab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya sampai bila-bila Arab itu terus musyrik. Sampai bila-bila Arab ni tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang difikirkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Makanya di situ tu orang-orang Yahudi ni apabila dia berjumpa dengan orang Arab, dia akan bagi tahu pada orang Arab yang apabila orang Arab ni berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tanya beberapa soalan-soalan. Soalan-soalan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah soalan-soalan konon yang Nabi Muhammad boleh jawab. Bila Nabi Muhammad SAW ditanya soalan sebegitu dan Nabi Muhammad tak boleh jawab, maka di situ tu orang Yahudi letak anggapan orang Arab ni lagi-lagilah makin ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalannya, apa soalan-soalan yang telah ditanya oleh orang Arab kepada Nabi Muhammad, dan soalan itu dicipta oleh orang-orang Yahudi supaya bagi tahu mereka bagi tahu pada orang musyrik, orang-orang Quraisy, dan supaya orang musyrik, orang Quraisy ni tanya Nabi Muhammad SAW. Antaranya mereka pernah tanya pada Nabi Muhammad tentang bintang-bintang. Mula-mula sekali dia tanya pasal Yusuf AS. Jadi orang Arab Quraisy ni bila dengar, okey, orang Arab Yahudi ni cakap, kita ni tanya Nabi Muhammad SAW tentang Yusuf. Dan kisah Yusuf ni diceritakan oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat. Taurat ada cerita, Yahudi pun cerita. Jadi kata, kehebatan yang ada pada Taurat, ada kisah Yusuf, Nabi Muhammad tak tahu. Dia baik kau kita tanya Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW tak boleh bagi tahu, jadi orang kata Yahudi lagi benar berbanding Al-Quran. Jadi mereka pun bila bagi tahu macam itu dekat orang-orang musyrik, orang musyrik pun pergi tanya Nabi Muhammad SAW. Rupa-rupanya Nabi Muhammad boleh jawab.
Jawapannya yang kita dah kupas dalam ayat yang pertama dalam surah Yusuf. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Itulah. Jadi Allah Taala turun ayat tu. Bila Allah Taala turun ayat tu, maksudnya Nabi Muhammad bagi jawapan. Yahudi ni jam. Ada jawapan. Dan rupa-rupanya Allah Ta'ala ni memberi satu sindiran kepada orang-orang Yahudi yang Allah Ta'ala kata cerita detail berkenaan dengan kisah Yusuf AS ni dia ceritakan di dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab ni dia boleh faham cerita Yusuf AS secara detail ni daripada sudut sastranya apa melalui Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi orang Yahudi ni diorang bukan asalnya berbahasa Arab, mereka ni bahasa Ibrani. Jadi mereka tahu kisah Yusuf AS ni melalui kitab Ibrani, kitab Taurat yang berbahasa Ibrani, dan cerita tu tak detail. Detail tu ada di dalam Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi itu menyebabkan orang Arab ni pula sebenarnya Yahudi tu tak betul. Betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran pun ceritalah tentang apa Nabi Yusuf AS bermimpi macam kita dah kupas lah dalam ayat sebelum ni. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Yusuf AS mimpi tengok 11 bulan, 11 bintang, lepas tu matahari dan bulan, lepas tu semua sujud pada Yusuf AS lah. Cerita tu cerita dalam Quran. Jadi bila turun ayat tu, inni ra'aitu ahada ya abati ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban tu kan. Berkata Yusuf AS kepada bapaknya, wahai bapakku, aku telah melihat 11 bintang dan aku melihat matahari dan aku melihat bulan, semua tu sujud kepada aku. Jadi Yahudi dengar, alamak, cerita tu rupanya diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi Yahudi ni create satu lagi keraguan kepada orang-orang Arab Quraisy ni supaya mereka pergi tanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita tanya tu, okeylah 11 bintang. Biar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita 11 bintang tu apa nama bintang-bintang tu. Tanya. Jadi Nabi Muhammad SAW bila ditanya, Nabi Muhammad boleh bagi jawapan. Nabi sebutlah nama bintang-bintang tu. Ana pun tak ingat nama bintang-bintang tu. Dan ada hadis lah yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu nama bintang-bintang tu. Tetapi hadis tu ada sikit pertikaian di kalangan ulama-ulama periwayatan, ilmu rijal. Didapati hadis tu lemah lah. Sampai satu tahap dhaif jiddan. Lemah sangat. Tapi tak apa, kita ambil pengajaran. Jadi konon cerita Nabi Muhammad bagi jawapan. Yahudi pun tak boleh nak buat. Nak boleh buat apa. Jadi Yahudi ni dia nak create lagi keraguan-keraguan kepada orang Arab Quraisy supaya meragui lagi Nabi Muhammad. Sebab dua keadaan dah Nabi Muhammad SAW boleh jawab. Jadi tanya pula yang ketiga. Soalan dia apa dia? Dia pergi tanya pada Nabi Muhammad SAW pasal ada seorang Nabi yang datang daripada Syam. Syam ni Syria. Dia bukan Syria dia. Syam pada zaman dulu, Syria, Jordan, Palestin. Itu semua tu bawah daerah Syam dia panggil. Jadi dia pergi cakap, Yahudi cakap, pergi tanya Nabi Muhammad SAW ni, ada seorang Nabi daripada Syam. Lepas tu dia ni anak dia telah pergi ke Mesir. Lepas tu Nabi ni yang duduk kat Syam tu dia menangis-nangis sampai mata dia buta. Jadi Yahudi ni kata, Arab pergi tanya Nabi Muhammad SAW. Jadi bila tanya tu, makanya Allah Ta'ala pun turun ayat Quran ni. Bila tanya, jadi yang Arab ni pergi jumpalah Nabi Muhammad. Dia kata ni, orang Yahudi bagi tahu kat kita ni adalah seorang Nabi. Dia ni duduk kat Syam. Anak dia pula bukan duduk kat Syam. Asalnya Syam lah, tapi macam mana tak tahu boleh sampai ke Mesir. Lepas tu bapak ni rindu ke anak-anak. Bila rindu sangat ke anak yang dah pergi ke Mesir ni, menangis-nangis sampai buta mata dia. Jadi siapa dia tu Muhammad? Jadi soalan itu dibangkitkan oleh orang-orang Yahudi melalui orang-orang Arab Quraisy ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah Taala pun turunlah ayat ni. Allah Subhanahu wa taala kata laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada Yusuf alaihissalam dan adik-beradik Yusuf alaihissalam itu 11 orang lah, sekali Yusuf 12 orang. Ayatul lisailin, dia merupakan tanda-tanda yang ada pengajaran bagi orang yang bertanya. Maksudnya orang Arab tu bila dia dengar, Arab boleh ambil pengajaran. Orang Yahudi tu bila dengar, orang Yahudi pun boleh ambil pengajaran. Tu asbabun nuzul ayat yang kita baca ni. Itu yang kedua. Satu kita dah cerita rabtul ayat, hubungan ayat dan ayat. Yang kedua kita dah cerita asbabun nuzul kepada turun ayat ni. Kita pergi pada tafsir. Allah Subhanahu wa taala kata laqad kana fi Yusuf wa ikhwatuhu. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi. Wa ikhwatihi. Orang baca Yusufa, orang tak baca Yusufi.
Sebab ismul lazi la yansarif, dia buat kategori isim yang tidak boleh dibariskan dua lah. Sebab dia ajab kan. Maka ismul lazi yansarif ni bila masuk huruf jar jadi majrur, dia tidak boleh dibaris bawah, dia kena baris atas. Tapi ini kaedah bahasa Arab berlaku ni. Qad kana fi Yusuf, dan adalah pada Yusuf alaihissalam, wa ikhwatihi. Tu baca di bawah. Wa ikhwatihi, dan adik-beradik Yusuf alaihissalam. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia mesti ada beza ikhwah dengan akhu. Kalau akhu ni seorang, ikhwah ni adik-beradik yang ramai lah. Jadi siapa dia adik-beradik Yusuf alaihissalam ni? Adik-beradik Yusuf alaihissalam, anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam ni ada seramai 12 orang. 12 orang dan ada 2-3 riwayat lah. Ini semua ni datang daripada Al-Israiliyat tapi Israiliyat yang tidak maksud kita kena tolak, kita boleh dengar lah. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah kata, riwayat Israiliyat ni Nabi kata la tusaddiquhu wa la tukadzibuh, jangan kita dustakan cerita itu dan kita pun tak payah percaya cerita. Jadi riwayat Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir ni, dia buat mari riwayat Al-Israiliyat, dia pergi sebut nama-nama anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, nama-nama adik-beradik Yusuf alaihissalam. Kalimah Yusuf tu ada dalam Quran tapi yang nama lain tu semua tidak disebut di dalam Al-Quran. Makanya di situ tu riwayat Israiliyat menyebut nama-nama itu Dan dalam penceritaan riwayat Israiliyat tu pula, dia disebut 12 orang anak itu daripada berapa orang isteri. 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam itu daripada berapa orang isteri. Ada riwayat kata daripada 2 orang isteri, dan ada riwayat kata daripada 4 orang isteri. Kalau kita ambil yang riwayat yang pertama tadi, yang kata 2 orang isteri. Isteri yang pertama tu nama Laya binti Layyan. Laya binti Layyan. Laya ni, dia ni bukan orang lain, dia sepupu Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab kalau kita baca Laya ni, isteri Nabi Yaqub alaihissalam ni, Laya binti Layyan ni, Layyan ni dia anak kepada Nahir, dan Nahir ni anak kepada Azar. Azar tu siapa dia? Azar tu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca dalam Quran, kita akan jumpa satu kisah macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam cakap dengan bapa dia Azar. Azar. Itu cerita pasal Azar tu ayah Nabi Ibrahim betul atau tidak, itu ada perdebatan pula. Itu dalam penafsiran itu kita kena bincang sampai pada ayat dia nanti. Kita akan bincang betul ke nama Nabi ayah Nabi Ibrahim nama Azar. Sebab ada riwayat Israiliyat kata namanya bukan Azar, namanya Taruh. Tak apa, itu tak penting, itu kita bincang waktu lain. Jadi Laya ni dia sepupu Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi dia kahwin dengan Laya ni, Laya binti Layyan ni. Dia kahwin, Yaqub kahwin ni, dia dapat 10 orang anak. 10 orang anak. Ada anak tu namanya Yahuza, ada anak namanya Ruben, ada anak namanya Syam'un, ada anak namanya Lawi, ada anak nama Rabalun, ada nama anak tu Yashjur, ada anak nama tu Dinah, ada anak nama tu Dan, ada anak namanya Naftali, ada anak namanya Jad, ada anak namanya Ashir. 10 orang. 10 orang anak daripada isteri yang pertama namanya Laya binti Layyan. Lepas tu isteri kedua dia, dan dia dalam riwayat menyatakan, ni riwayat Israiliyat anak ulang banyak kali ni takut orang salah faham. Riwayat Al-Israiliyat menyatakan bahawasanya lepas daripada kematian Laya, Ibrahim Yaqub alaihissalam dikahwin dengan seorang lagi perempuan, dan perempuan itu bukan orang lain, adik kepada Laya. Dia kahwin, maksudnya kematian kakak, lepas tu dia kahwin dengan adik. Adik itu namanya nama dia Rahil, namanya Rahil. Ar-Rahil nama dia. Rahil ni lah mak kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mak kepada Bunyamin. 2 orang anak lah, jadi 12 orang anak. Itu satu riwayat. Ada riwayat lain pula kata daripada 4 orang isteri. Ada orang kata daripada 4 orang isteri. Jadi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam dalam riwayat Israel kata, satu kata 2 orang isteri, ada satu lagi kata 4 orang isteri. Yang pertama Laya binti Layyan, tadi kita dah sebut. Ada pula 2 orang isteri. Yang pertama Zulfa, dan satu lagi adalah Balihah. Zulfa dan Balihah, 3 dah. Lepas tu dia kahwin pula yang keempat, yang terakhir namanya Rahil. Rahil ni mak kepada Nabi Yusuf, mak kepada Bunyamin. Itu riwayat kedua. Riwayat yang ketiga pula, ni cerita riwayat ketiga. Ada dikatakan, kalau kita baca riwayat yang pertama tadi, dikatakan Laya binti Layyan tu Nabi Yaqub alaihissalam dia kahwin dengan Rahil, mak kepada Yusuf alaihissalam tu kan. Jadi dia kahwin dengan Rahil ni dikatakan selepas daripada kematian Laya. Laya ni meninggal dunia, lepas tu baru dia kahwin dengan Rahil. Dia kahwin dengan adik lah. Bila dia kahwin dengan kakak dah meninggal, dia kahwin dengan adik. Kahwin dengan adik baru dapat anak. Daripada 10 orang anak, daripada isteri yang pertama tu kan. Dalam riwayat kedua mengatakan, sebenarnya kononnya Yaqub alaihissalam kahwin dengan Rahil ni sebelum Laya mati lagi.
walaupun adik-beradik. Dua adik-beradik tapi dia kahwin. Nabi Yaqub AS kahwin dua adik-beradik, dua-dua tu impos sekali. Yang ni dikukuhkan pandangan itu dengan merujuk kepada ayat Quran surah An-Nisa ayat 23. Ya Allah Subhanahu wa taala kata wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Allah Subhanahu wa taala kata bahawasanya kamu menghimpunkan di antara dua adik-beradik. Jadi kita di syariat Nabi Muhammad SAW, kita baca dalam surah An-Nisa ayat pertama daripada ayat awal tu kan. Ayat tu panjang. Dalam ayat tu menggambarkan perempuan-perempuan yang kita tak boleh kahwin kan. Kita tak boleh kahwin. Mak kita, adik-beradik kita, bla bla bla. Lepas tu ada pula kat last sekali Allah Taala kata wa antajma'u bainal ukhtain. Bahawasanya kamu tak boleh kahwin dengan dua orang adik-beradik, dua-dua isteri simpul sekali, tak boleh. Kan? Kita ada isteri kita tu ada adik ataupun ada kakak. Kita kahwin isteri kita, lepas tu kita kahwin pula kakak dia ataupun adik dalam satu masa, tak boleh. Kalau kita nak kahwin juga dengan adik ataupun kakak tadi, pastikan cerai kakak tadi, habis iddah baru boleh kahwin dengan adik. Nak impos sekali tak boleh. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata wa antajma'u bainal ukhtain. Kamu tak boleh campur dua adik-beradik impos sekali. Illa ma qad salaf. Allah Taala disebut ayat illa, kecuali ma qad salaf, apa yang telah berlaku sebelum ni. Jadi ada ulama tafsir mengatakan yang dikatakan himpun dua adik-beradik kahwin sekali ni merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam, iaitu dia kahwin dengan kakak yang bernama Laya. Lepas tu dia kahwin pula dengan adik namanya Rahil, dan dua-dua tu himpun sekali dalam syariat Nabi Yaqub alaihissalam. Syariat tu dimasukkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawasanya kita nak kahwin dua isteri, dua-dua tu adik-beradik tak boleh. Dua-dua tu himpun sekali adik-beradik tak boleh. Kalau nak kahwin dengan adik, pastikan kena cerai kakak, habis iddah baru boleh kahwin dengan adik. Begitulah sebaliknya lah. Jadi ada ulama tafsir mengatakan bahawasanya masa Ibrahim alaihissalam kahwin dengan Rahil tu, Laya tu masih hidup lagi. Ada pula riwayat pertama kata tak, Laya tu dah mati dulu. Bila mati baru Yaqub alaihissalam kahwin dengan adik yang nama Rahil. Rahil tu mak pada Nabi Yusuf, mak kepada Bunyamin begitu. Ada pula riwayat, anda sebut banyak riwayat lain. Ini tak apalah, kita quote riwayat Israeliat sebagai makluman ilmu, bukan untuk nak jadi kepercayaan. Kita ambil kita sebagai makluman ilmu. Ada riwayat juga mengatakan bahawasanya Yaqub alaihissalam bila dia kahwin dengan isteri yang pertama yang nama Laya itu, anak daripada Laya tu ada 7 orang sahaja. 7 orang. Lepas tu yang lagi 3 orang tu datang daripada 2 isteri tadi. Daripada 2 isteri yang selepas pada tu, Laya, lepas tu dia kahwin dengan Zulfa dan Baliha. Jadi di situ tu dia dapat lagi 3 orang anak. Lepas tu dia kahwin pula dengan adik kepada Laya yang bernama Rahil. Di situlah dapat 2 orang anak, dan anak itu adalah Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dan dalam penceritaan riwayat Israeliat menyatakan Rahil ni meninggal dunia semasa Rahil ni beranak, sedang melahirkan anak yang bernama Bunyamin. Yusuf alaihissalam abang, adik dia Bunyamin. Jadi masa melahirkan Bunyamin, duduk tak lama, masa dalam nifas. Masa dalam nifas itu meninggal dunia orang nama Rahil. Itu ada beberapa riwayat lah berkenaan dengan kisah Yusuf alaihissalam, anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam begitu. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat ni laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi. Dan sesungguhnya pada Yusuf alaihissalam dan adik-beradiknya. Berapa adik-beradik dia? 12 orang. 12 orang. Kita kalau nak tahu lagi pasal adik-beradik Yusuf alaihissalam ni, bukan semata-mata dalam surah Yusuf. Kita boleh buka dalam surah Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah pun ada. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ada di Quran. Dalam ayat tu Allah Ta'ala gambarkan macam mana Yaqub alaihissalam bercakap dengan 12 orang anak dia. 12 orang anak dia. Dan soalan yang ditanya oleh Yaqub alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di, lepas aku mati nanti siapa yang korang nak sembah? Korang nak sembah Tuhan mana ni? Jadi bila tanya macam tu 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami sembah Tuhan kamu Allah SWT lah, dan Tuhan kamu tu juga adalah Tuhan kepada atuk kita dulu dan pak saudara kita, Yaqub, Ishaq alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, ilahun wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun. Kami semua orang Islam. Sebab itu 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam tu semua Islam. Walaupun mereka ada perlawanan terhadap ada melakukan pengkhianatan kepada Yusuf alaihissalam, tapi pengkhianatan itu tidak menyebabkan mereka ni kufur. Mereka tidak kufur, mereka tidak meninggalkan agama, tetapi mereka melakukan kejahatan.
Jadi mereka ni mati dalam keadaan Islam sebab ayat Quran kita baca tadi. Wa nahnu lahu muslimun. Kami ni semua adalah orang Islam. Tu ayat Quran tu kan. Jadi ada 12 orang anak. 12 orang tu kita dah sebut nama-nama tadi. Cuma kita dah sebutlah tentang apakah perkahwinan Yaqub AS dengan Rahil itu, apakah selepas kematian Laya ataupun semasa Laya masih hidup dia dah kahwin dengan Rahil. Itu berlakulah perdebatan dalam kalangan ulama-ulama tafsir. Ada ulama tafsir kata yang dikatakan kahwin selepas daripada kematian Rahil tu pun ada satu, dan ada satu lagi kata tak, masa dia kahwin dengan Rahil tu masih ada lagi Laya tu masih hidup lagi dan masih isteri, dan dihimpun 2 isteri sekali, dan mereka merujuk kepada ayat Quran iaitu surah An-Nisa ayat 23 kan. Itu pertama. Dalam ayat ni pula Allah Ta'ala kata ayatul lisailin. Walaqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sesungguhnya pada Yusuf AS dan adik-beradik Yusuf AS, ia adalah tanda-tanda yang boleh diambil pengajaran oleh orang yang bertanya. Itu terjemahan harfiah dia. Kalau kita buka dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir, dikatakan bacaan ayatun ni khilaf. Ada satu baca dengan ayatun, ada satu lagi baca dengan ayatun. Mufrad dengan jamak lah ni. Ayatun satu, ayatun banyak. Tanda-tanda, terjemah tanda-tanda. Kalau ayatun, tanda sekali berlaku khilaf. Cuma walau bagaimanapun bacaan yang paling tepat adalah baca dengan ayatun, baca dengan jamak, baca dengan panjang, bukan ayatun, ayatun. Itu bacaan yang paling tepat lah. Kenapa? Sebab tanda-tanda yang boleh diambil pengajaran daripada kisah Yusuf AS ni bukan satu, banyak. Banyak sangat-sangat, bukan sikit, banyak sangat. Kisah kesabaran lah, kisah pengkhianatan adik-beradik lah, kisah takwil mimpi lah, kisah macam mana ada wanita nak mempengaruhi dia lah, lepas tu dia masuk penjara lah, banyak lah. Maka di situ tu apabila ada bacaan yang mengatakan ayatun, bacaan itu ditolak. Bacaan kata laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin, orang tolak, kata bacaan ayatun ni tak tepat. Dan tepatlah bacaan dengan ayatun baca. Sebab bila sebut ayatun bukan satu tapi banyak tanda-tanda tu begitu. Satu. Yang kedua, apa makna ayat? Tu soalan pula. Ayatun satu, ayatun kita maksudnya banyak tanda lah. Asal makna ayat ni adalah tanda. Tanda ni dia ada dua. Satu tanda yang mempunyai makna, dan satu lagi tanda yang tidak punya makna. Tanda ni pun ada dua Ada satu tanda kita buat ada makna, ada satu lagi tanda kita buat tak ada makna. Macam contoh orang pergi perang, orang terlibat dalam ketenteraan, masa dalam ma'rakah, medan peperangan tu kan. Masa dalam medan peperangan, kadang-kadang ketua panglima perang dia buat isyarat tangan macam ni. Contoh, tengah berjalan-jalan isyarat tangan macam ni. Bila isyarat macam ni dia ada makna. Dia ada tanda. Itu tanda. Tapi tanda punya makna. Apa makna dia? Dia nak bagi tahu bahawa sini kita berjalan ni kena tunduk. Sebab mungkin musuh ada kat depan. Contohlah kan. Ataupun masa dia berjalan-jalan dia buat tanda macam ni. Maksudnya berhenti. Kena berhenti. Jadi ni tanda. Tapi tanda tu mempunyai makna. Ada pula tanda tak ada makna. Ada. Orang buat tanda apa benda makna tak tahu. Yang ni kalau orang belajar ilmu mantik dia panggil al-wada'i. Al-wada'. Dia mantik ni adalah untuk memahami dilalah, pendalilan. Jadi dilalah tu, satu dilalah yang lafzi, satu lagi dilalah al-wada'i. Al-lafzi tu itu yang dibincang dalam ilmu mantik. Tu panjang lah, kalau nak mengajar ilmu mantik ada cerita pula kat situ kan. Satu lagi al-wada'i. Wada'i ni adalah satu benda yang kita buat dan kita memberi makna kepada dia. Itu dipanggil wada', dia panggil. Lepas tu kena bincang satu tajuk dipanggil ta'arif kan. Tak apa, anda bukan nak cerita ilmu mantik, tapi mantik penting untuk memahami Al-Quran juga. Okey. Jadi, bila kita sebut tanda, dia ada satu tanda yang punya makna, satu lagi tanda tidak punya makna. Tanda ni macam-macam tanda. Tanda macam-macam tanda Ada tanda tu yang kita buat. Kadang-kadang tanda tu bukan kita buat, tetapi Tuhan buat. Contoh kita buat. Anda ada seorang kawan, dia kerja Petronas. Dia ceritalah, ni cerita lama dah cerita ni. Jadi dia ceritakan dia kata kita dekat Malaysia kita dapat minyak ni dekat laut. Jadi minyak kita ni bagus sebab minyak kita ni kurang belerang, kata dia lah. Anda tak pandai benda macam ni. Anda cerita ni orang ceritakan, anda pun cerita ke orang. Kalau betul betul lah, kalau tak betul tak betul lah kan. Jadi dia cerita, dia kata berbeza dekat kita dapat minyak dekat Sudan. Kawan anda cerita, dia kata kat Sudan dia ada minyak, tapi kita dapat minyak itu adalah apabila kita tengok pokok hutan, ada pokok tu daun dia layu. Jadi bila daun dia layu, maknanya kat dalam bumi itu ada minyak. Okey,
Itu cerita dia lah. Ana nak ambil pengajaran daripada kisah kawan Ana ni, anda memahamikan tanda. Tanda tu Tuhan buat. Jadi Tuhan buat dalam bumi tu ada minyak, tanda tu adalah pokok tu layu. Itu kerja Tuhan, tu bukan kerja kita. And kita cuba nak memahami tanda pokok layu tu. Pokok layu tu kita nak faham. Apa maksud pokok layu? Oh, maksudnya Tuhan dah bagi tahu pokok layu ni dalam bumi tu ada minyak. Itu panggil tanda. Itu dipanggil ayat. Itu dipanggil ayat. Tu maksudnya bila kita sebut ayat, terjemahan harfiah ni adalah tanda. Lepas tu bila sebut tanda ada dua. Satu tanda yang mempunyai makna, satu lagi tanda tidak punya makna. Tanda yang punya makna tu pula ada dua. Sama ada kita yang bagi makna ataupun tanda tu Tuhan bagi makna. Tuhan bagi makna. Macam kes pokok yang layu dalam bawah tu ada minyak, itu Tuhan bagi makna. Tuhan bagi makna, kita tak tahu. Ada pula yang kita letak makna. Contoh macam apa? Macam kita tengok cerita Piramli. Cerita Piramli, Alibaba Bujang Lapuk. Kita nak pergi rompak rumah Kasim Baba, kan? Kasim Baba ke Alibaba? Kasim Baba, kan? Jadi Piramli ni yang Bapak Lanon dalam Batak tu, Bapak Lanon tu, dia kata pergi cari dia hantar Ibrahim Pendek supaya pergi buat tanda pangkah. Tu tanda pangkah. Pangkah ni apa makna? Diberi makna oleh Piramli dalam filem tu lah. Bapak penyamun tu bagi makna, iaitu bila sebut tanda pangkah, itulah maknanya rumah Kasim Baba. Macam tu. Jadi tanda tu manusia bubuh. Tanda tu manusia bubuh, bukan Tuhan bubuh. Kan, manusia bubuh. Satu lagi tanda yang dibubuh oleh Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni bahawasanya tak habis lagi. Jadi bila sebut tanda ada makna dan tak ada makna. Lepas tu yang ada makna tu pula ada makna yang Tuhan bubuh, ada satu lagi makna kita bubuh. Bila kita sebut tanda yang Tuhan bubuh, kadang-kadang ada orang boleh ambil pengajaran dan ada orang tak boleh ambil pengajaran. Berdasarkan kepada cara manusia melihat. Manusia melihat ni macam-macam. Manusia ni kadang-kadang dia tengok satu benda, dia boleh ambil pengajaran. Kadang-kadang benda tu biasa je, tapi dia boleh ambil pengajaran. Tapi ada orang dia tak fikir. Maka dia tengok begitu je. Orang Melayu kita kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekali imbah macam tu. Tapi kalau ada orang-orang yang ada hikmah, dia tengok satu benda tu, dia bukan semata-mata tengok tanda, tetapi dia akan faham di sebalik tanda tu ada pengajaran kita boleh ambil. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawasanya ayat ini, kisah Yusuf AS dengan adik-beradik ini, ayatun lisailin. Dia mesti ada tanda yang mempunyai pengajaran. Dia bukan semata-mata tanda, tapi tanda yang ada pengajaran. Siapa yang boleh ambil pengajaran itu? Yang ambil pengajaran itu adalah orang Yahudi dan orang Arab yang terpengaruh dengan Yahudi. Ambil pengajaran. Begitu. Boleh faham insya-Allah. Anda harap anda cerita ni faham lah. Takut-takut anda cerita seberat macam tak faham. Ustaz ni dia dengan Tuhan dia faham, orang semua tak faham, kan? Tak. Sebenarnya anda rasa anda cerita ni mudah insya-Allah begitu. Okey. Jadi boleh ambil pengajaran. Jadi orang Yahudi boleh ambil pengajaran dan juga orang Arab yang terpengaruh Yahudi pun boleh ambil pengajaran. Ayat ni kita cek balik. Kenapa boleh timbul Allah Taala kata laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Kita kena ingat asal ayat ni diturunkan, kita dah bincang awal lagi tu, ayat ni diturunkan pada Amul Huzun, tahun kesedihan. Ingat situ dulu. Kita clear dulu Ayat ni diturunkan Amul Huzun, pada tahun kesedihan. Apa maksud tahun kesedihan? Maksudnya selepas daripada kematian dua orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid dan satu lagi adalah Abu Talib, pak saudara Nabi SAW. Jadi bila Nabi Muhammad SAW kematian dua orang ini, kelihatan ketika itu orang-orang Arab ni mula memperlekeh Nabi SAW. Kalau kita baca dalam sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham tu, dia ada cerita bagaimana ada orang Arab baling batu kepada Nabi SAW. Cerita panjang lah. Nak ceritalah sebelum Abu Talib meninggal. Cuma cerita ni ada perdebatan lah segi penceritaan, betul ke kejadian tu berlaku, kerana diriwayatkan oleh Ibn Hisham. Cerita je semasa Abu Talib nak meninggal dunia ni, adik-beradik datang menziarahi Abu Talib dan Abu Talib memberi wasiat kepada Abu Lahab. Wasiat dia kata, lepas aku mati tak ada orang dah boleh jaga Muhammad kecuali kamu. Jadi itu Abu Talib minta supaya Abu Lahab jaga Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dia tak bantah pada ketika itu. Sebab apa? Sebab Abu Talib ketika itu nazak nak mati. Meninggal lah Abu Talib. Cerita panjang lah meninggal tu macam mana kejadian. Nabi Muhammad datang tak nak cerita lah, tu cerita waktu lain.
Jadi apabila Abu Talib meninggal, dan meninggal dulu adalah Khadijah, lepas meninggal Abu Talib, orang Arab ni start balik batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik. Sebelum ni ada orang halang Abu Talib. Jadi bila dia balik daripada bila Nabi Muhammad SAW jalan, ada orang balik batu, dan ketika itu berlaku berhampiran dengan rumah Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW menyorok di belakang batu. Orang balik batu menyorok belakang batu. Bila menyorok belakang batu tu, Abu Lahab datang bagi tahu dekat orang-orang yang duk balik batu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia kata, kamu jangan balik batu lagi pada Nabi Muhammad. Kalau sebelum ni yang jaga Muhammad adalah Abu Talib, sekarang yang jaga ni aku. Kata Abu Lahab. Jadi orang Arab ni yang lawan Nabi Muhammad SAW turun-turun ni, dia jam. Macam mana Abu Lahab? Abu Lahab dah beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ tu orang Arab ni balik berbincang. Bincang macam mana nak buat supaya Abu Talib ni, Abu Lahab ni benci Nabi Muhammad SAW, benci balik. Sebab sebelum tu benci dah, kan? Dan kisah ni selepas daripada turun Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, dia cerita ni selepas tu. Maksudnya dah kena cela dah. Tapi Abu Lahab ni nampak macam jadi baik pula. Jadi fikir, maka menyebabkan si orang Arab ni dia bincang, dia kata kita kena hantar wakil pergi jumpa dengan Abu Lahab. Pergi tanya Abu Lahab, apakah kamu dah mengikut ajaran anak saudara kamu? Jadi bersetuju hantar orang nama Abu Jahal. Abu Jahal tu namanya Amrun bin Hisham. Abu Lahab orang lain, Abu Jahal orang lain. Jadi Abu Jahal datang. Abu Jahal pergi tanya pada Abu Lahab. Soalan dia tanya pada Abu Lahab, dia kata, Abu Lahab, apakah kamu telah ikut ajaran anak saudara kamu? Abu Lahab kata tak. Lepas tu kenapa kamu jaga Muhammad? Dia kata itu wasiat daripada Abu Talib. Cerita dia, wasiat Abu Talib. Oh, jadi diorang ni pun balik mesyuarat sekali lagi, macam mana nak buat? Dia kata, kok mana pun kita kena fikir bagi supaya Abu Lahab benci Nabi Muhammad balik. Fikir, diorang ni dapat idea. Idea dia lah kita pergi tanya kepada Abu Lahab, apakah dia nak masuk syurga mengikut ajaran Nabi Muhammad. Lepas tu bagi tahu pula dekat dia, Abu Talib tu masuk neraka. Abu Talib tu masuk neraka. Macam itulah. Jadi sekali lagi Abu Jahal datang, jumpa dengan Abu Lahab. Dia tanya, Abu Lahab, kamu tahu tak, Abu Talib tu yang duk jaga Muhammad daripada kecil sampai ke besar tu, dia pun masuk neraka. Abu Lahab kata dia tak percaya. Dia kata tak percaya, dia tanya Muhammad. Jadi Abu Lahab pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya Nabi Muhammad kata, wahwa ma'a abaihi. Abu Talib tu bersama dengan tok nenek dulu. Nabi tak bagi jawapan dengan jelas. Jadi Abu Lahab ni balik, dia pun tak tahu. Abu Jahal sekali lagi datang. Dia tanya dah Muhammad. Tanya dah. Dia kata apa? Wahwa ma'a abaihi, bersama dengan ayah dia. Syurga lah kot. Macam tu lah kan, lebih kurang ceritanya. Jadi bila cerita macam tu, Abu Jahal bagi tahu, tak, sebenarnya wahwa ma'a abaihi tu maksudnya neraka sebenarnya, bukan syurga. Masuk neraka. Dia kata tu. Abu Lahab kata, ya ke? Pergi tanya sekali lagi. Pergi tanya. Bila tanya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, wahwa ma'a abaihi. Abu Lahab kata, tak nak, aku nak yang jelas. Jadi Nabi Muhammad SAW pun kata, masuk neraka. Bila masuk neraka tu, itulah Abu Lahab terus bagi tahu. Abu Lahab kata, inilah hari terakhir aku beri keamanan kepada kamu, Nabi Muhammad SAW lah. Cerita ni. Cuma cerita ni dipertikaikan. Kan? Yang pertama sebab riwayat Ibn Ishaq tu satu. Yang kedua dipertikaikan sebab macam mana Nabi Muhammad SAW bersilat dalam menyatakan kebenaran. Itu orang soalan tu. Kan? Bila tanya, macam mana Abu Talib ni? Dia kata, wahwa ma'a abaihi. Kenapa Nabi Muhammad macam berhelah? Jadi orang kata, sebagai seorang Nabi yang ada sifat tabligh, dia tidak akan begitu. Dia akan sampaikan direct lah. Itu orang panggil kritikan daripada sudut diroyah lah. Tapi kalau cerita tu ada diceritakan. Anda cerita ni supaya makluman ilmu untuk kita ambil pengajaran dia lah. Jadi bila Abu Lahab, dikatakan Abu Lahab itulah start. Masa ketika itulah orang start khianat balik Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad SAW sedih. Dan orang yang lawan Nabi ni bukan orang lain. Abu Lahab tu bukan orang lain, pak saudara Nabi SAW. Siapa lagi? Orang-orang Quraisy. Satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Satu etnik, satu kabilah dengan Nabi SAW. Jadi di situ tu menyebabkan Nabi makin sedih. Maka dipanggil sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan. Jadi bila tahun kesedihan, Allah Ta'ala ni bagi tasliyah, menggembirakan, menghiburkan Nabi SAW. Macam mana Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi Muhammad SAW? Macam-macam cara. Antaranya, antara kisah berlaku tu Al-Isra' wal Mi'raj. Lepas pada itulah Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad naik ke langit, jumpa dengan Allah. Allah Subhanahu Ta'ala bagi ibadat semayang. Kan? Dia panggil Al-Isra' wal Mi'raj. Kejadian itu berlaku selepas masa Amul Huzun, tahun kesedihan antaranya.
Ada satu lagi kejadian yang Allah Ta'ala menggembirakan Nabi Muhammad SAW, iaitu turun surah Yusuf. Sebab dalam surah Yusuf itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita berkenaan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf kepada Yusuf AS. Dan akhir sekali Yusuf AS mendapat kegembiraan daripada kesusahan yang begitu lama, dan kegembiraan itu dapat sampai 80 tahun kemudian. Kan? Kalau ikut Al-Hasan Al-Basri kata, kejadian itu berlaku daripada mimpi sampailah adik-beradik dia pergi dekat Mesir sujud kepada Yusuf AS tu. Kejadian itu berlaku antara dua tu selama 80 tahun. Jadi permulaan tu memang susah. Memang susah sangat-sangat. Tapi last sekali Yusuf AS dapat satu kegembiraan, satu kenikmatan, iaitu adik-beradik yang khianat ni akhir sekali akur kesalahan dan mengakui bahawasanya Yusuf AS adalah orang yang benar dan mereka adalah orang yang silap. Jadi Allah Ta'ala ni macam nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, kamu jangan sedih Muhammad. Ni kamu tengok ada orang-orang adik-beradik kamu juga, keturunan kamu juga, orang Arab satu etnik yang kamu tolak ajaran kamu, sampai sedih kamu. Tak apa. Kamu kena ingat, Yusuf kena teruk. Yusuf kena. Jadi turun cerita. Jadi ayat itu menjadi pengajaran kepada orang, kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang Arab untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua pula merujuk pada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dok anggap kitab Taurat menceritakan tentang Yusuf AS ni detail. Rupa-rupanya tak detail lagi. Yang detail ni ada di dalam Al-Quran. Lepas tu nak tahu cerita tu pula dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tu pula sastra. Dia faham Arab betul-betul. Bukan faham sikit-sikit. Macam kita faham bahasa Arab dengan orang Arab faham bahasa Arab. Dia tak sama. Orang Arab faham bahasa Arab tu bahasa dia. Orang Kelantan faham Kelantan dengan orang bukan Kelantan faham Kelantan. Lain. Ramai orang boleh cakap Kelantan. Dia ajak orang Kelantan cakap. Tapi kalau mari bahasa Kelantan dalam-dalam sikit, penat nak faham. Jebur. Gapo dia jebur? Orang Kelantan. Allahyarham Tok Bin Aziz, dia pernah mengajar, dia kata jebur. Jebur ni botol air tu kan. Dia panggil jebur. Bahasa Kelantan tu ramai orang boleh ajuk, tapi ramai orang tak faham. Kalau guna bahasa-bahasa ahli ulu lagi berat, lagi mendalam lagi tu kan. Ada terma-terma kita pun apa benda ni kan. Ada beberapa lah. Serupa juga bahasa Kedah kan. Kedah, Penang kan. Apa kat nama tak apa ingat lah. Kadang-kadang ada beberapa terma-terma tu. Contoh kalau orang Terengganu, bahasa gong. Bahasa gong pun ni, bahasa gong. Kita gong ni apa gong? Gong kita faham gendang. Sebenarnya gong ni atas pada bodoh lagi. Dia ada bodoh lagi bodoh. Bahasa gong dipanggil, bahasa gong. Maksudnya bodoh sangat-sangat. Jadi orang Terengganu tu dia kalimah gong, bahasa gong. Jadi orang Terengganu faham lah. Kita ni yang bukan Terengganu nak ajak orang Terengganu cakap boleh, tak ada apa pun. Anda sendiri boleh cakap Terengganu, tak ada apa. Jumpa orang Terengganu cakap Terengganu. Jumpa orang Kuala Berang cakap Kuala Berang. Guaneh, Mahadep, Cak Nuar Bering, Liwak Khijai 15 hari. Boleh cakap, tak ada apa pun. Boleh bercakap. Tapi kalau orang Terengganu pekat-pekat tu kita tak faham. Kita orang bukan Terengganu, orang Kelantan nak cakap Terengganu. Orang Terengganu tu faham. Dia faham tak macam kita yang luar. Bayangkan kalau Arab cakap, satu lagi orang Melayu cakap. Orang Arab cakap, orang Melayu cakap. Orang Arab, orang Melayu cakap Arab. Dia lain, cara pemahaman dia lain. Kita faham bahasa tu dengan jiwa raga kita, yang kita namakan sebagai ibunda, bahasa ibunda. Ibunda tu, mak kita tu besarkan kita tu dengan bahasa itu. Jadi kita faham betul-betul bahasa tu kan. Tiba-tiba orang Yahudi, bangsa Ibrani duduk dekat Madinah cakap Arab. Orang Arab di Madinah memang cakap Arab sungguh. Dia baca Quran, dia faham kisah Yusuf AS. Dengan orang Yahudi yang bukan Arab, dia faham kisah Yusuf melalui Al-Quran. Tak sama. Dia dah bangga dah. Kita ada Taurat kita cerita Yusuf AS. Allah Ta'ala kata tak, Ahsanul Qasas ni Quran. Kisah Yusuf AS ni detail dengan roh, jiwa, semua ada baca Quran. Jadi Arab ni bila dia dengar kisah Yusuf, cukup mengagumkan kisah Yusuf yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sedangkan orang Yahudi tu kata, kami lebih terror. Dia boleh bahasa Arab, tapi cara dia faham tak macam orang Arab faham. Macam kita kupas lah penggunaan bunaya, abati, penggunaan tu kan. Semua tu nampak simple, terjemahan dia mudah, tapi ada pemaknaan lebih dalam. Ta'wilul ahadis, yang terjemah sebagai takbir mimpi. Rupa-rupa bukan semata-mata takbir mimpi, dia ada lagi beberapa maksud bagi ta'wilul ahadis. Jadi macam itulah orang Yahudi nak faham kisah Yusuf AS melalui Al-Quran. Sebab dia orang tak faham bahasa Arab dengan dia orang boleh menguasai bahasa Arab, tetapi pemahaman Arab dia tak macam orang Arab tu sendiri. Jadi bila orang Yahudi dengar, dia dah terkagum. Sebab dia orang punya jangkaan Nabi Muhammad tak tahu. Dan memang Nabi Muhammad asal tak tahu. Dan Nabi Muhammad SAW boleh tahu tu hasil daripada penceritaan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu.
Tak. Panjang pula nak syarah kat situ. Okey. Jadi Allah Taala kata ayatun lisailin. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Jadi Allah SWT kata kisah Yusuf AS dengan adik-beradik ni, yang khianat tak khianat ni, dia banyak pengajaran kita boleh ambil. Antara yang boleh ambil pengajaran ni, orang Yahudi, orang Arab di Mekah, yang mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan kisah Yusuf AS. Asal dia orang tanya tu nak sindir Nabi, untuk nak burukkan imej Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bagi jawapan detail. Dari terkejut, Yahudi lagi jam. Jadi Yahudi terpaksa ambil pengajaran. Kita ni sebenarnya tak boleh nak pandang remeh pada Muhammad. Muhammad ni hebat sebenarnya. Cerita-cerita dia tu ini bukan calon-calon orang boleh cerita. Lebih-lebih lagi, masa Nabi Muhammad cerita tu, bila tanya tu spontan. Sebab kita kena ingat surah Yusuf ni antara surah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ayat bersambung. Ada beberapa ayat dia yang tidak bersambung. Kebanyakan ayat tu bersambung. Dah lah bersambung. Bahasa dia pula sedap. Macam dibaca kan. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kan dia punya bahasa tu sedap, susunan ayat dia sedap. Macam kita dengar orang baca Fatihah tu kan sedap. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In kat belakang tu kan. Sedap, rima tu sedap. Macam orang baca syair tapi bukan syair. Syair bukan macam ni. Ini lagi sedap pada syair. Bukan syair ni kan. Jadi lepas tu Nabi cerita spontan. Ini bukan Nabi reka-reka cerita ni. Ini Nabi Muhammad tahu ni bukan daripada pembacaan ni. Ini betul-betul wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu tafsiran ni. Tak. Lepas tu Allah Taala sebut sambungan ayat. Ayat yang ke-8 pula. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iz qalu, ketika mana berkata mereka. Mereka ni siapa? Iz qalu, ketika mana berkata mereka yang di sini merujuk kepada ikhwati Yusuf, adik-beradik Yusuf AS. Tapi adik-beradik di sini tidak merujuk pada semua. Ni salah satu kita kena belajar dalam ilmu tafsir Al-Quran. Apabila satu kalimah itu diungkap, maka kita kena faham secara umum. Qalu, mereka di sini merujuk pada adik-beradik Yusuf AS. Jadi bila sebut adik-beradik Yusuf AS ni, masuklah Bunyamin sekali, kalau kira lah kan. Tetapi dalam umum itu dia ada taksis, dia ada pengecualian kat situ. Jadi macam mana kita nak tahu pengecualian itu? Yang pertama melalui siyaqul ayat, yang kedua melalui sibaqul ayat. Ayat sebelum dan ayat selepas, kita boleh tahu. Jadi kalau sebut qalu, berkata mereka. Siapa mereka sini? Ikhwatu Yusuf, adik-beradik Yusuf. Kalau adik-beradik Yusuf maksudnya termasuklah Bunyamin. Soalan kan? Kalau dia masuk juga lah Bunyamin tu. Tetapi persoalan dia, betul ke Bunyamin tu termasuk? Soalan pula yang kedua. Jawapannya, kita kata ya pun boleh, nak kata tak pun boleh. Tapi kalau kita kata ya, apa buktinya? Nak kata tak, apa buktinya pula? Jawapannya kita boleh kata tak, kerana sambungan ayat Allah Ta'ala kata la Yusuf wa akhuhu. Ayat dia. Ketika mana berkata mereka, la Yusuf wa akhuhu, sesungguhnya Yusuf dan adiknya. Akhu, adik Yusuf AS. Maksudnya Bunyamin tak termasuk lah. Qalu di sini ni merujuk 10 orang adik-beradik. Dia asal 12 orang adik-beradik kan. Yusuf dengan Bunyamin tu ibu satu lagi. Yang ni merujuk pada 10 orang adik-beradik. Qalu berkata 10 orang adik-beradik. Itu maksud dia. Jadi kita menolak Bunyamin. Macam mana kita boleh tolak Bunyamin daripada yang berkata mungkin 11 orang, kenapa jadi 10? Jawapannya kita tengok sambungan ayat. La Yusuf, sesungguhnya Yusuf AS wa akhuhu, dan adik-beradik Yusuf AS, ahabbu ila abina minna. Dua tu lebih bapa kita sayang berbanding kita, kata dia. Okey, yang pertama. Yang ni dalam ayat ni Allah Taala kata iz qalu la Yusuf wa akhuhu. La ada la situ, la masuk. La di sini ni kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil la lamul ibtida'. Bimakna taukid dia panggil, bimakna takkid. Dia adalah lam permulaan kata dan memberi makna takkid, mengukuhkan kata. Arab ni, kita ni kalau bercakap, ada ketika kita bersungguh-sungguh nak menyampaikan satu benda. Dan kenapa kita bersungguh-sungguh kita menyampaikan benda? Sebab apa yang kita cerita tu penting, kan? Macam seorang raja memberi arahan kepada rakyat dia, dan arahan tu penting. Dia takkan bagi biasa-biasa dengan muka, gagah ungkapan kata dia lah, apalah kan. Dia cakap tu nak menggambarkan penting lah. Kita bercakap, kita sendiri bercakap, kita bercakap tu benda tak penting, kita buat biasa-biasa dah lah. Makan dah lagi gitu, makanlah, tu tak penting.
Tapi kalau bersungguh, makan dengan muka, dengan gaya badan, yang tu kesungguhan semasa kita menyampaikan satu benda. Arab bila dia cakap, dia ada kesungguhan. Arab, kebiasaan Arab ni cakap ada kesungguhan. Lebih-lebih lagi, benda ni berlaku pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni kalau kita baca dalam hadis, seorang sahabat nama Al-Irbad bin Sariyah, dia cerita Nabi Muhammad SAW ni apabila menyampaikan khutbah, dia kata ihmarat ainah, mata Nabi merah, washtadda ghadawah, Nabi nampak marah, macam marah, mata merah, marah. Lepas tu Nabi Muhammad SAW ka'annahu munziru jash, seperti Nabi Muhammad sedang memberitahu kedatangan tentera daripada sebalik bukit nak serang ni. Dalam hadis cerita kan, Irbad bin Sariyah cerita Nabi Muhammad khutbah ni, suara tinggi, mata merah, cara cerita macam ada musuh nak serang kita, tu Nabi SAW. Lepas tu Nabi Muhammad kata sabbahakum wa massakum, kan, berhati-hatilah kamu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Nabi guna ayat. Wish, ini dahsyat ni. Lepas tu dengan gaya badan, bu'istu ana wasa'atu kahatain, dengan isyarat. Nabi buat isyarat tangan. Aku dibangkitkan jadi Nabi dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Isyarat dengan tangan. Kenapa? Itu gambaran bersungguh semasa menyampaikan satu ucapan. Arab ni dia ada elemen tu. Arab ni dia bersungguh nak menyampaikan satu benda. Kadang-kadang cara dia nak bersungguh tu, dia kemukakan sumpah. Wallahi wabillahi watallahi. Satu sumpah yang ada makna ni, sumpah yang apa, yang ada nilai. Satu lagi dia sumpah tak ada nilai. Sumpah yang jadi kebiasaan bagi lidah manusia, sabqul lisan. Itu ada. Yang itu tidak diambil kira. Itu ada cerita dalam Quran. Cerita bab sumpah tu kita cerita waktu lain. Contoh macam kes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang ibadat kuat. Ibadat kuat sangat, semayang gila-gila kuat kan. Nabi Muhammad kata jangan kuat sangat semayang ni, ibadat ni pertengahan sebagai manusia. Lepas tu Nabi kata wallahi la yamallullahi hatta tamallu. Kata Nabi, wallahi la yamallullahi hatta tamallu. Nabi Muhammad kata demi Allah, Allah Ta'ala tidak jemu memberi pahala bimbang kamu jemu mencari pahala. Jadi guna wallahi. Wallahi di sini ni sumpah menggambarkan apa yang Nabi Muhammad nak bagi tahu tu benda penting. Jadi Arab ni bila nak cakap satu benda yang penting, wallahi. Ada satu lagi dia tak guna wallahi. Dia tambah lam, lamul ibtida' dia panggil, di permulaan kata. Contoh macam ayat ni lah. Dia kata qalu, berkata mereka 10 orang adik-beradik Yusuf AS, la Yusuf, sesungguhnya Yusuf. Sungguh lah tu. Sungguh. Maksudnya dia cerita tu bapak ni sayang kepada Yusuf dengan Bunyamin ni, bukan sayang sikit-sikit, sayang sungguh. Sayang sungguh. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguh lah tu. Kan? Sesungguhnya Yusuf AS dan adik dia ni, Bunyamin ni, cukup ayah kita sayang berbanding kita. Maksudnya tidak main-main lah sayang tu. Sayang tu sayang sungguh-sungguh. Kalau kita nak ungkap dalam bahasa kita bercakap, demi Allah Yusuf dengan adik dia ni, ayah kita sayang sungguh dah ni. Bukan sikit-sikit lah sayang sungguh. Tu bahasa kita bercakap. Lepas tu wa nahnu asbatun. Dia kata kalau ikut ni lebih layak ni, bapak nak sayang ni sayang kita lah, bukan sayang Yusuf dengan adik dia tu Bunyamin tu. Bukan. Kenapa bukan? Sebab wa nahnu asbatun, kita ni adalah golongan yang paling kuat. Usbah ni ada beberapa tafsiran. Kalau kita tengok di segi bacaan, ada dakwaan mengatakan bacaan dia wa nahnu usbatan. Yang qiraat yang kita baca ni wa nahnu usbatun. Dia ada dua bacaan. Kalau usbatun tu dipanggil khabar kepada nahnu. Tapi kalau baca dengan wa nahnu usbatan, dia ada dhamir nabir muqaddar. Ad-dhamirul muqaddar. Kita padu takdirkan domain tu ada kat situ. Ada ayat yang ditenggelamkan. Wak lolok ada. Orang kata wak lolok ada. Kan? Ayat itu nahnu najtami'u usbatan. Ada tafsir lagu tu lah. Tapi tak apa. Yang paling kuat baca nahnu usbatun. Mubtada khabar. Tahu? Jadi wa nahnu usbatun. Kami ni golongan kuat. Jadi maksudnya adik-beradik Nabi Yaqub AS, adik-beradik Nabi Yusuf AS nak suruh bapak dia Yaqub ni hormat dia orang. Jangan hormat dua tu. Sebab kita ni lebih layak dihormati. Orang ni nak hormat kita ni macam-macam. Orang nak hormat kita ni macam. Ada orang hormat kita sebab kita hebat. Kita memang hebat, orang hormat. Kan, tubuh besar, hebat. Kita dengar dia mengajar, ilmu banyak ni. Kan, hafalan dia kuat, dia cerita tu. Kagum, kita kagum. Kita hormat orang macam tu. Macam kalau anak sendiri ni, anak kagum Syekh Osama Al-Azhari, ulama Azhar. Alim lah, Masya Allah. Kan? Logik dia hebat, mengajar tak buka kitab. Lepas tu dia boleh baca sanad tanpa buka kitab, tanpa buka buku nota. Dia ingat sanad satu-satu, hebat.
Syekh Osama Al-Azhari, ulama muda di Mesir, Al-Azhar ada. Siapa lagi? Said Kamali, Dr. Said Al-Kamali apa nama? Dr. Hashim Kamali dekat Malaysia, ada seorang ulama dekat Maroko tu kan. Mengajar hadis tak buka kitab, alim, masya-Allah. Kita kagum, kita hormat orang macam tu. Jumpa tu kita, ini orang kita hormat ni. Maksudnya orang hormat kita ni sebab kita hebat satu. Kadang-kadang orang boleh hormat kita sebab akhlak kita baik. Orang hormat juga. Ilmu tak banyak tapi akhlak baik. Orang hormat. Ustaz Abidli, orang hormat. Dia tengah dia bercakap tu benda ulang benda yang sama je. Tapi orang hormat dia. Kenapa orang hormat? Bukan sebab ilmu dia, tapi sebab akhlak dia. Orang hormat dia Ada pula orang hormat ni sebab orang bagi duit. Ada juga. Bagi duit. Kita hormat sebab apa? Sebab dia bagi duit kat kita. Tak bagi tak hormat dia. Ada orang lagu tu kan. Ni tak sihat lah. Ada orang hormat ni sebab paksa undang-undang. Kenapa kita hormat dia? Gila kau tak hormat, nanti masuk penjara. Contohnya kan. Jadi hormat tu dia banyak kategori. Tapi bermula pada kita juga. Kalau kita bincang buku-buku politik sebagai contoh, orang politik ni dihormati ni dua faktor. Yang pertama, kepimpinan berkarismatik. Karismatik leader. Pemimpin tu jadi karisma. Jadi dia tu kalau tak jadi ahli politik pun, dia tak jadi menteri besar pun, dia tak jadi Perdana Menteri pun, orang hormat di situ. Contoh Allahyarham Tunku Ni Aziz. Dia tu dihormati sebab karismatik dia. Karismatik leader. Dia jadi menteri besar, orang hormat dia. Ingat ni kalau tak jadi menteri besar, orang tak hormat lah. Hormat lagi. Orang nak dengar dia cakap apa. Walhal tak jadi menteri besar dah. Tapi kita kena ingat juga, ada ahli politik dekat Malaysia ni, dia bukan kepimpinan berkarismatik, dia kepimpinan birokratik. Birokrasi. Secara birokrasi ni, dia tu jadi pemimpin, orang hormat. Jadi jawatan presiden, orang hormat. Tak ada presiden, orang tak hormat. Orang sepak dia. Ni apa ke? Jadi menteri besar, orang hormat dia. Tapi bila dia tak jadi menteri besar, dia lalu orang tak layan dah. Berapa ramai macam tu. Jadi kepimpinan tu pun ada dua jenis. Karisma, satu lagi tu faktor sistem, faktor apa, birokrasi lah apa tu lah. Jadi kepimpinan politik pun ada macam tu. Orang ni, pemimpin yang hebat ni adalah karismatik leader. Karisma. Dia menang ke, dia kalah ke, orang tu tak hormat dia. Orang hormat dia gila-gila. Supaya juga orang jadi ulama. Ada orang jadi ulama, orang tak hormat dia. Tapi ada orang tu jadi ulama, orang hormat dia. Ada orang hormat dia. Kutuk, orang kutuk, musuh kutuk. Macam mana orang hormat situ? Kau kutuk-kutuk lah, tapi aku ngededok. Contohlah kan. Dia maksud dia ada karismatik leader. Karismatik leader. Dia ada kepimpinan secara berkarisma. Tapi karisma tu datang daripada diri kita sendiri. Bukan kerana pemaksaan. Isu dia sekarang, Yaqub AS sayang kepada Yusuf, sayang kepada Bunyamin, lebih daripada adik-beradik. Adik-beradik yang 10 orang ni kata, kita layak dihormati, patut ayah kita sayang kita. Kenapa? Alasan dia, nahnu usbatun, kita golongan ramai. Maksudnya dia kata tu dia bukan karisma lah. Dia bukan kerana karisma bapak dia sayang. Dia nak suruh sayang juga, tapi paksa. Tak betul. Macam mana tulis tadi pasal apa, isu walak dan siqah. Benda ni pernah berlaku debat dekat Malaysia. Walak dan siqah. Orang kita pemimpin, ada pemimpin politik kata kena walak kepada pemimpin. Walak pada pemimpin, walak pada pemimpin. Siqah, walak ni tugas ahli kepada pemimpin. Siqah ni tugas pemimpin itu sendiri. Bila kita sebut siqah, maksudnya dia kena bina credibility diri dia sendiri. Apa credibility? Dia janganlah berbohong, dia janganlah dia kena bagi pandangan yang bijak. Lepas tu dia mesti pandai dengan menyusun ahli. Jangan bagi ahli bergaduh, umpama bapak kepada keluarga, macam itulah. Jadi bila dia bagus, automatik lah ada walak, komitmen orang bagi kepada si bapak. Itu kaedah dia kaedah gitu pada pemimpin tadi. Jadi dia tak payah debat walak dan siqah. Tak payah paksa orang bagi walak pada kita. Kalau kita tu ada siqah, automatik orang bagi walak. Itu kaedah dia. Kita buka kedai, makanan yang kita masak tu sedap, orang masuk lah ramai-ramai. Masuk kedai tu. Maksudnya kita buat sedap tu, dia panggil credibility, dia panggil siqah dalam terma Arab. Lepas tu orang masuk kedai kita tak putus-putus, itu dia panggil walak. Dia memberi komitmen. Itu maksud dia. Sekarang ni ada orang tu kedai masak tak sedap, paksa masuk. Tak masuk nanti kapir tak masuk kedai aku. Contohlah kan. Yang tu dia panggil pemimpin yang tak ada karisma. Kalau dia kata kena taat lah pada aku ni. Kalau tak taat maka itu tak ada karisma. Itu bukan karismatik leader, bukan. Yusuf AS dia ada karisma. Jadi bila dia ada karisma, dia tak payah cakap nahnu usbatul ke kami, tak payah. Tapi bapak sayang pada dia, automatik. Yakub sayang kepada Yusuf AS. Jadi karisma tu yang dibina. Yang perlu dibina tu karisma. Yang berlaku kepada adik-beradik Yusuf AS yang 10 orang, dia tak bina karisma. Dia tak bina karisma.
tetapi dia menyatakan sepatutnya bapa kena suka kita, wa nahnu usbatun, sebab kita ni ada usbah, dia kata. Okey, apa makna usbah pula? Usbah ni nak cerita usbah ni tak apalah, kita ceritalah. Usbah ni dia asabiah tu satu kalimah belaka tu. Asabiah, usbah, ta'assub, satu kalimah belaka tu. Sebab tu ada ulama-ulama tafsir yang dimaksudkan usbah di sini adalah mereka mempunyai hubungan adik-beradik. Usbah ni satu maksudnya hubungan adik-beradik. Maksudnya dia orang tu daripada ibu yang pertama dan adik-beradik dia orang tu ramai. Nak compare dengan Yusuf, adik-beradik 2 orang. Macam tu. Jadi kata patut ayah kita kena sayang kita banding 2 tu. Sebab mak kita ni mak pertama, dia tu mak kedua. Kok tu. Kita ni patut disayangi oleh ayah kita, bukan pada Yusuf AS. Sebab apa? Sebab dia 2 orang adik-beradik, kita 10 orang adik-beradik. Nampak? Yang ni patut-patut ni tak ada karisma. Tapi Yusuf AS dia ada karisma. Bila dia ada karisma, makanya automatik bapak ni bagi sayang pada dia walaupun dia tak kata apa-apa. Dia tak buat apa-apa pun. Tapi sayang. Apa yang karisma, macam mana karisma tu ada pada Yusuf AS? Jawapannya baik, akhlak baik. Akhlak baik. Bila akhlak baik, tanya khabar, ceritalah. Nak macam mana nak bagi isteri ni, nak bagi suami sayang ni, ataupun suami nak bagi isteri sayang ni, macam mana nak buat? Kita kena tunjuk akhlak yang baik. Contoh, cakna, tanya apa khabar, abang makan ke tidak, contoh kan. Ni balik-balik maki. Apa? Balik lambat lah orang maki macam tu kan. Maki tok lelaki, maki suami. Last sekali suami elok saya dia tak sayang. Serupalah suami pada isteri. Kan? Suami ni nak bagi isteri sayang dia, macam mana nak buat? Dia kena buatlah benda hak bini dia sayang, suka. Dia buat, bini pun sayang pada dia. Kan? Jadi Yusuf AS yang kita dah bahas lah sebelum ni. Kita dah bahas pada ayat sebelum ni kan, yang cerita bagaimana akhlak yang wujud pada Yusuf AS itu bukan buat-buat. Dia bukan buat-buat. Itu datang daripada diri dia sendiri. Jiwa raga dia tu memang baik. Anda dah bahas dalam siri kuliah sebelum ni kan. Jadi bila dia baik, secara semula jadi akhlak dia baik. Akhlak baik tu sebati dengan diri dia. Dah sampai, kalau bahasa orang tasawuf kata nafsul mutmainnah tu, dah sampai tahap itu. Jadi di situ tu menyebabkan Yaqub AS sayang kepada Yusuf AS. Sayang. Ini berlaku kepada Yaqub dengan Yusuf AS. Tapi yang 10 orang adik-beradik tak ada kena sayang pada kita, bukan pada Yusuf. Sebab apa? Nahnu usbatun. Kita ni adik-beradik daripada mak yang pertama, lepas tu kita adik-beradik yang paling ramai daripada mak, bukan daripada dia. Begitu Sebenarnya situ dah nampak asabiah. Asabiah kekeluargaan berlaku nampak. Asabiah pemahaman dia tak sama dengan asabiah pada bahasa itu. Lagi tak ada karisma dia pasal meracun. Orang Melayu. Bising orang Melayu. Mengalahkan Cina main meracun. Cina pun tak main meracun pun. Tak apa, sini balik. Okey. Jadi adik-beradik Yusuf AS, dia kata kita lebih layak disayangi. Sebab apa? Dia kata usbah, kita adik-beradik yang kuat. Macam tu kata dia. Lepas tu dia buat tuduhan pula, inna abana lafi dhalalin mubin. Jadi bapa dia duk sayang pada Yusuf AS dengan Bunyamin dan tak sayang kita lebih ni. Sebenarnya bapa kita ni berada dalam kesesatan yang nyata. Inna abana, sesungguhnya bapa kami Yusuf Yaqub AS lafi dhalalin mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Kata adik-beradik ni. Sanggup dia katalah. Tapi kita kena faham kalimah dhalalin mubin di sini, kesesatan yang nyata ni bukan sesat agama bukan. Ini satu benda kita kena belajar lah. Iaitu apabila diungkapkan satu kalimah di dalam Al-Quran, jangan kita terus terjemah secara harfiah. Itu satu benda yang kita kena faham. Contohlah ayat ni, inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapa kami berada dalam kesesatan yang nyata. Sudah. Kalau bapa dia adalah Nabi, Yaqub AS tu Nabi, anak dia mestilah beriman kepada Yaqub AS. Dan anak dia memang tahu pun bapa dia adalah Nabi. Kalau orang tu dah Nabi, betul dia Nabi, dan anak kita pun tahu dia Nabi, tiba-tiba kita kata Nabi tu sesat, kita jadi apa? Kafir lah. Kafir. Nabi Muhammad SAW bawa kebenaran, kita kata Nabi Muhammad tu sesat, contohlah kan. Kita kata lagu tu kafir dengan kita lah. Nak kira kan. Tapi dalam kisah ayat Quran menggambarkan semua adik-beradik Yusuf AS tu Islam. Ayat anda baca tadi. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Semua dia kata nahnu muslimun, kami orang Islam. Mati dalam keadaan Islam semua adik-beradik Yusuf AS. Adik-beradik Yusuf AS mati Islam.
Tiba-tiba kita baca ayat ni, inna abana lafi dhalalim mubin. Dia pergi kata bapa kita tu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalaulah anak tu dia pergi mengakui bapa ni nabi, lepas tu anak tu pula menuduh nabi tu pula sesat, bukankah anak jadi kafir? Kan bercanggah Al-Quran. Jadi bila bercanggah, maknanya terjemahan dhalalim mubin, sesat yang nyata ni dalam maksud sesat agama tak tepat. Tak tepat. Jadi dhalal di sini maksudnya apa? Tu kena clear. Sebab tu satu kalimah Al-Quran jangan kita terjemah secara harfiah dan terus pemahaman begitu. Kita kena tengok apakah bercanggah dengan ayat lain ataupun tidak. Kan? Macam contoh anak pernah bahas sebelum ni tentang penggunaan kalimah kafir dalam Quran. Kita kalau kafir ni kafir, bukan Islam. Betul ke fikir faham macam tu? Betul ke fikir tafsir macam tu? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'al kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, orang yang bersama Muhammad keras terhadap orang kafir, kasih sayang sesama mereka. Kata kafir, orang bukan Islam, orang kafir ni kita kena keras. Persoalannya, Nabi Muhammad dengan Abu Talib keras ke lembut? Soalan. Quran kata, Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran, bukan? Mak bapak yang tidak beragama Islam, Allah Ta'ala suruh bermuamalat dengan ibu bapa yang tidak beragama Islam tu dengan baik. Kalau mereka suruh kamu syirik, kamu jangan syirik, tapi tetap melakukan kebaikan pada mereka. Maksudnya tidak berkeraslah, berlembut. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala kata boleh kahwin yang perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab tu tidak Islam. Lepas tu tujuan perkahwinan ni mawaddah warahmah, kasih sayang. Takkan kasih sayang ni maki. Itu bukan kasih sayang. Sayang ni kena berlembut. Kaedah dia kan. Lepas tu kafir tu asyidah al-kufar tu macam mana? Tak boleh terjemuh kafir tu kafir mutlak, kafir bukan Islam. Tak. Kita kena tengok apa makna kafir dalam ayat tu. Kena faham pemaknaan kalimah kafir tu. Apa lagi? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa in kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib bagi orang, tanggungjawab bagi kita terhadap Allah SWT ni adalah apabila ada kemampuan kena melakukan ibadat haji. Kalau ada kemampuan. Tapi Allah Ta'ala wa in kafara, jika kufur fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada segala-galanya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang tak pergi menunaikan ibadat haji tu kafir. Apa dah kafir kat sini? Apakah makna kafir ni? Orang tak jadi kafir Hindu Buddha tu. Tak, kafir di sini maksudnya adalah dia melakukan dosa besar. Dia panggil kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmat aku tambah nikmat dia. Kalau kamu kufur, kalimah kafir. Jadi kalimah kafir tu kena faham. Jangan kafir bukan Islam lah. Salah lah cara fikir tu. Cara baca tu salah. Cara terjemah, cara tafsir tu salah. Sebab apa? Kalau jumlah lagu tu kita akan nampak percanggahan dengan ayat-ayat lain. Ayat Quran tidak akan berlaku percanggahan. Allah Ta'ala kata afala yatadabbaruna al-Quran law kana min 'indi ghairillah lawajaduhu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur al-Quran? Kalau sekiranya kalau dia bukan daripada Allah, sudah pasti akan percanggah antara satu dengan yang lain. Maksudnya kalau berlaku percanggahan bukan sebab ayat, cara kita faham salah. Sebab tu kita kena faham betul-betul apa makna kafir. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya. Ni orang mukmin tak boleh ambil orang kafir sebagai wali. Apa makna wali? Terjemah wali tu apa dia? Kena faham. Serupalah ayat Allah Ta'ala kata inna abana lafi dhalalim mubin. Kan? Anak-anak Nabi Yaqub AS kata bapa kita ni sesat dah ni. Bukan sekadar sesat, mubin pula, jelas sesat. Dia kata sesat. Kita lagi faham, tengok anak Nabi Yaqub AS sanggup tuduh bapa dia menyeleweng agama, menyeleweng daripada agama. Persoalannya dalam Quran kata anak-anak Nabi Yaqub AS mati Islam, bukan mati kafir. Kalau mati Islam, ni ayat ni kita tafsir sesat nyata ni tuduh sesat agama, tak betul lah. Apa tahu apa maksud dia? Tu kena faham tu. Kita kena pergi makna lughawi. Apa makna lughah? Segi lughah, dhalal ni makna apa? Lughah ni sesat ni maksudnya tidak ikut laluan yang betul. Itu maksudnya. Kan? Tidak berada jalan yang lurus. Kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita tak ikut laluan yang sebenar, tak sampai ke Kuala Lumpur. Kita nak pergi Johor Bahru, kita tak ikut laluan sebenar, tak sampai Johor Bahru, sampai Kota Baru. Kita kata, Kota Baru dah ni, nak pergi Johor Bahru. Kata, serupa yang penting ada baru, belakang je belakang lah tu. Tak boleh fikir lagu tu. Jadi bila tak ikut laluan yang sebenar, dia tak akan sampai kepada laluan tu. Jadi dalam ayat ni, yang anak ni kata, yang anak-anak Nabi Yaqub AS kata, inna abana lafi dhalalim mubin tu, sesungguhnya bapa kita berada dalam kesesatan yang nyata di sini, bukan sesat agama. Tapi maksud ayat di sini adalah mereka, ayah Nabi Yaqub AS ni, pada pandangan mereka tidak sepatutnya pergi sayang Yusuf AS berbanding kita. Itu maksudnya. Tidak, pada mereka laluan yang betul sayang kita.
Sebab apa? Nahnu usbatun. Kita ni adik-beradik yang paling kuat. Kan? Dia kata lagu tu lah. Kan? Ni tuduhan mereka lah kepada ayah mereka lah. Salah lah. Memang salah. Salah lah segi agama tu kan. Tapi apakah jadi kufur? Tak. Kan? Apabila melakukan dosa, tidak menyebabkan dosa itu penyebab kita jadi kufur. Inilah antara hujah menjawab Khawarij. Khawarij kan kata pelaku dosa besar masuk neraka. Pelaku dosa besar ni jadi kafir. Ayat ni menolak. Ni antara dalil lah ni. Nanti kita kena faham cara pemahaman Al-Quran gitu. Satu. Inna fi dhalalin mubin. Ayat ni nak jadi bukti bahawasanya soal cinta, kasih tak ada paksaan. Kita bukan boleh paksa. Yaqub AS nak sayang Yusuf tu bukan paksaan, tu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Melayu kita kata cinta bukan paksaan, sayang ni bukan paksaan. Itulah yang berlaku kepada Nabi Yaqub AS dengan Yusuf AS dan juga Bunyamin. Begitu. Ada orang bangkit lah satu. Ini perbahasan sikit lah. Orang bangkit. Yaqub AS melebihkan kasih sayang pada Yusuf kepada Bunyamin. Bukankah tindakan itu tidak baik? Contohlah kan. Share. Kita ni memang perlu melakukan keadilan. Wajib melakukan keadilan. Tetapi ada part kadang-kadang kita usaha nak buat keadilan, tapi dia bukan kekuasaan kita dalam melakukan keadilan. Contohnya, sayang. Nabi Muhammad SAW, isteri dia ramai. Nabi melakukan keadilan kepada isteri-isteri Nabi sudut nafkah, zahir dan batin. Dia bagi semua. Okey, cantik. Nafkah zahir, nafkah batin. Bagilah. Tetapi, lepas Nabi Muhammad bagi nafkah pada para isteri Nabi akan baca doa. Allahumma hadha qasmi. Ya Allah Tuanku, inilah bahagian yang telah aku bagikan. Fima amliku, pada perkara yang aku miliki. Wala talumni fima tamliku wala amliku. Jangan kamu ambil salah kepadaku pada perkara yang kamu miliki, yang aku tidak miliki. Nabi Muhammad. Apa maksud dia? Maksudnya soal cinta, sayang. Nabi sayang Khadijah lebih pada isteri lain. Kan? Ranking kedua tu letak pada Aisyah, ranking ketiga tu letak Ummu Salamah. Dia ada sayang tu kan. Jadi yang tu Nabi kata amliku la tamliku mimma la amliku tu. Benda tu kamu miliki tapi aku tidak miliki. Kata gitu. Begitu Yusuf AS. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi pada Yaqub AS disebabkan Yusuf AS dengan akhlak baik lah apa kan. Dan masalah adik-beradik tak buat akhlak yang baik. Maka di situ tu menyebabkan sayang Yaqub AS lebih kepada adik berbanding yang lain. Gitu. Type. Lebih kurang ayat lah. Lepas tu pengajaran kita boleh ambil daripada dua ayat kita baca pada malam ni. Yang pertama, kita tak boleh paksa orang untuk sayang kita. Itu satu. Tetapi kita ada asbab untuk nak bagi orang sayang kita, seperti buat baik, berakhlak mulia. Kita nak paksa orang sayang kita tak boleh. Tetapi kita ada asbab untuk nak bagi orang sayang kita. Apa dia? Buat baik lah. Akhlak baik, cakap baik-baik. Macam tu je lah. Yusuf AS tu dia cakap baik, akhlak dia baik. Last sekali bapak ni sayang. Kita nak paksa tak boleh. Adik kata nahnu usbatun. Nak paksa lah tu. Tak boleh. Dia tak boleh lagu gitu. Satu. Yang keduanya, semua perkara yang terjadi terletak pada cara kita melihat. Bagi orang yang ada hikmah, dia akan melihat positif terhadap satu kejadian. Yaqub AS, dia tengok satu kejadian, dia nampak ada positif nak berlaku kan. Nampak sifat tu kan. Dia kena tengok macam tu, cara kita melihat. Yang ketiga, kadang-kadang kita pandang remeh kepada seseorang. Tanpa kita sedar, kadang-kadang orang yang kita pandang remeh itu cukup hebat. Orang Yahudi pandang remeh pada Nabi Muhammad SAW. Muhammad tak tahu apa pun. Tak tahu kok kisah Nabi Yusuf AS. Tiba-tiba Nabi cerita, alamak, dia lebih tahu daripada kita. Bahkan cerita lebih detail daripada kita. Jadi, kita ni kalau tengok orang, jangan terus pandang lekeh. Tak tahu gapo ni. Jangan. Sebab kadang-kadang kita pandang lekeh, itulah hebat. Itu insyaAllah. Okey, sambungan ayat. Uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke dalam satu daerah yang lain, supaya perhatian ayah kita tertumpah kepada kamu saja, dan sesudah itu adalah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini sambungan ayat. Itu insya-Allah kita bincang dalam pembincangan esok kalau tidak ada sebarang urusan. Wallahu a'lam. Panjang ini kupas. Dekat sejam setengah. Wallah. Kita tengok ada soalan. Okey, Haji Yusri, Assalamualaikum salam. Haji Salim, hadir, alhamdulillah Haji. Zamri Abdullah, Assalamualaikum salam. Ridwan, Assalamualaikum salam. Okey, Abang Din. Ustaz, maaf bertanya pasal bab bacaan solat dan bacaan surah dalam solat. Ada pendapat mengatakan bacaan surah dalam rakaat pertama mesti lebih panjang dari rakaat yang kedua. Adakah panjang pendek surah tu diukur dengan bilangan ayat dalam surah atau bilangan muka surat? Contoh surah Quraisy dibaca dalam rakaat pertama. Sebenarnya
kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, dilihat daripada sudut banyaknya ayat. Kalau tengok melihat pada banyaknya ayat. Satu, sebenarnya ada satu lagi, dia kena ikut susunan surah. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Dia tak boleh rakaat pertama baca Al-Imran, rakaat kedua Al-Baqarah. Boleh, tapi makruh lah. Hukum tu baca tu tak ada mencacat semayang apa pun, tapi makruh. Jadi lebih baik adalah, dia bukan istilah makruh, istilah yang paling tepat adalah khilaful aula, menyalahi keutamaan. Menyalahi keutamaan tu istilah dia lah. Baik, itu sebenar tu. Tapi kalau kita tengok dalam amalan Nabi Muhammad, dia tengok tu daripada sudut banyak bilangan ayat. Gitu. Allah Ta'ala. Satu lagi, adakah bacaan surah itu mesti diturutkan mengikut dalam mushaf Quran? Dah jawab dah. Automatik dah jawab tadi. Suara tak clear lah. Oh, tak clear Tak clear ke? Tuan dah tak tahu. Ana ni alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Ada kawan-kawan kita duk live, ada follow Ana punya live Facebook. Duk live tu bila ada suara tak jelas, dia bagi Ana mikrofon, kan? Ada orang bagi Ana ni iPhone, ada dia hantar post. Ana pun tak tahu siapa. Kadang-kadang ada orang Ana kenal, ada orang kenal lah. Ada yang hantar inbox Facebook macam tu. Lepas tu tadi ada orang bagi Ana handphone. Tadi jadi Ana pun alamak, sebab dia pun cakap apa ni, dia bagi handphone sebab bila dia tengok Ana punya live Facebook ni, dia kata gambar tak clear. Yelah, sebab handphone Ana pakai ni, handphone Ana beli second hand, beli dekat Loyal. Harga pun murah, RM120. Ana beli second hand lah. Ana pakai ni, cuma handphone tu pula anak-anak duk main apalah, jatuh. Kadang dia ada pecah sikit dekat bahagian kamera tu. Jadi bila pecah tu, jadi kadang-kadang gambar tak pernah jelas kan. Orang tengok muka Ana tu confused. Ini 1G ke siapa ni kan? Jadi ada kawan-kawan kita duk rajin live Facebook dengan Ana ni, duk dengar, duk cerita macam ni, dia beli handphone, dia bagi kepada Ana. Alhamdulillah lah. Ana pun tak sangka lah, bagi Ana pun terkejut. Dapat, siapa dia pula bagi kan? Jadi, yalah bersyukur pada Allah Ta'ala lah ada kawan-kawan kita. Jadi Ana pula jadi bersalah pula. Jadi kalau macam ni Ana kena lebih lagi bersungguh-sungguh lah untuk menyampaikan kuliah kita melalui Facebook. Kita boleh ambil pengajaran lah sampai bila-bila lah, insyaAllah. Alhamdulillah lah. Ana Nurwati Daud, Ustaz, buatlah channel di YouTube dan upload semua kuliah-kuliah di situ. Ana cubalah insyaAllah. Sebab Ana live ni, Ana bukan pakai wifi, Ana pakai data. Kan? Jadi bila Ana nak laptop, rumah Ana tak ada wifi, Ana pakai data. Jadi bila Ana download, dia makan data. Jadi Ana takut habis data, maka Ana guna penting-penting. Program penting Ana guna lah. Tak penting Ana tak guna. Bunyi beracun pula sekali. Ni masalah Melayu DAP lah. Okey, right. Ridwan Muhammad Yusuf, karisma tu tak boleh kuat, kena berjadi tabiat. Ana ada baca beberapa buku-buku pasal pemimpin ni. Dia kata ada beberapa jenis yang dikatakan kepimpinan ni. Satu dia panggil berkarisma, birokrasi satu. Dia ada satu lagi kepimpinan secara semula jadi. Semula jadi kita bapa, kita menghormati bapa kita, kita menghormati atuk kita. Itu semula jadi, bukan kita buat-buat. Dan karisma ni pula, dia kata ada dua pula. Satu yang semula jadi, tapi ada satu lagi boleh diajar untuk jadi karisma. Kita kena ada latihan. Contoh macam kita ni adalah orang yang tidak berakhlak mulia. Kita kena berlatih untuk jadi orang berakhlak mulia. Jadi bila orang tengok, orang respect pada kita. Gitu tu maksud dia. Wallahu alam lah. Itu buku-buku yang anda baca ni bukan buku agama ni. Anda baca ni buku-buku teori-teori barat. Gitu. Wallahu alam. Wala, komitmen, siqah, credibility. Orang yang merancang pula, memang. Tak tahu ya. Anda tak tahu ni Melayu DAP ke Melayu UMNO. Tapi setahu anda kampung ni ramai orang UMNO. Yang hari tu bising depan rumah tu memang UMNO. Orang UMNO yang beracun ni, dia pasal lah. Wallahualam. Jadi pilih kasih tak berdosa, tapi mak ayah kalau pilih kasih tu jadi tak adil. Anda rasa bukan pilih kasih. Dia macam ni, kasih ni dalam hati. Tindakan kita tu kena adil. Tindakan kita tu adil. Nabi Muhammad SAW, hati dia tu lebih kepada Aisyah. Tapi dia bila memberi keadilan, dia bagi siap. Dia akhlak dia, senyum dia memang sama. Semua sama, adil. Tetapi dalam bab perasaan, yang tu susah. Itu kan. Anda rasa terma pilih kasih tu yang kita faham adalah perbuatan. Perbuatan yang menampilkan kasih. Kan? Nabi Muhammad, perbuatan menampilkan kasih sama. Tapi bila tanya hati, tak boleh nak kata apa lah. Hati ni Khadijah, hati ni Aisyah lah. Macam tu kan. Dia berlaku kita dengan adik-adik, anak-anak kita pun. Ada ramai-ramai tu, ada seorang tu kita rasa lain sikit. Tapi sayang kita melakukan tindakan pada anak kita tu sama. Jadi kita kena faham kasih dalam debat kita ni sini. Bukan cerita perbuatan. Sebab kita sayang, lepas tu ditampilkan dari sudut perbuatan.
Jadi bila kita tampilkan perbuatan itu kena adil. Tapi bila tanya sini, ini bukan kerja kita, itu kerja Tuhan, kerja Allah SWT. Nabi Muhammad kata, fima tamliku wala amliku, pada perkara yang kamu miliki ya Allah, yang aku tidak miliki. Itu maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Nak tanya Ustaz, orang memberi salam kepada si mati, mereka mendengar dan mampu menjawab salam. Bagaimana memberi pengajaran kepada si mati seperti talqin? Adakah ia mengambil manfaat daripadanya? Bacaan Quran pula, bagaimana ia bawa faedah pada si mati? Boleh ulas, terima kasih. Ana ada up semalam semalam ana up statement daripada Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitab dia Al-Fatawa Al-Kubra. Ana quote lah. Jadi dalam kitab tu dia membahaskan tentang talqin kepada orang yang dah mati selepas daripada kita tanam. Ba'da dafni, selepas tanam, lepas tu baca talqin pada si mati. Dalam tu Ibnu Taimiyah dia buat marilah pandangan-pandangan ulama, dan dia mengakui memang ada ulama yang mengatakan kita boleh baca talqin kepada orang yang dah mati, dan ulama itu dalam mazhab Syafi'i dan juga ulama di dalam mazhab Hambali. Ada anak kod dah tu kan dalam kitab, tapi anak kod bahasa Arab, anak tak nak terjemah kan, sebab nanti ada orang maki anak pula lah. Sebab hari tu anak kod komentar Imam Ibn Taymiyah berkenaan dengan menjelaskan bacaan Quran kepada si mati. Adalah orang salafi serang anak. Anak kata kita kena belajar hormat khilaf, hormat pandangan. Kita ni dok anti, tak boleh. Lepas tu kita kutuk sebab isu anak tulis tu melibatkan Ustaz Ismail Kamus meninggal hari tu. Jadi ada kawan-kawan kita sedekah bacaan Fatihah pada Ustaz Ismail Kamus. Adalah orang kritik. Anak rasa kritik tak ada apa, sehat kritik ni. Okey, kita kena raih buat kritikan. Kan? Kritikan tu biasa, tradisi ilmu kena macam tu. Tapi kalau hina tu tak betul. Hina, pergi hina orang baca Fatihah, lepas tu kait pula Ustaz Ismail Kamus. Bayangkan kalau benda tu didengari oleh keluarga Ustaz Ismail Kamus, tak baik. Maka anda tengok, orang macam ni yang dikatakan so-called salafi itulah. Salafi ni Ibn Taymiyah ni kira hebat lah, imam besar lah salafi kan. Dia tak tahu Ibn Taymiyah antara yang kata boleh sedekah bacaan Quran pada si mati. Anda kut. Ada orang salafi ni serang anda, serang kan. Apa anda cakap tak nak pakai pandangan, tafadhal, tapi railah khilaf, rai pandangan. Anda ni tak nak gaduh, tapi anda dah baca dalam kitab Ibn Taymiyah, dia ada kata talqin kepada orang yang dah mati tu Ibn Taymiyah pernah tulis dalam kitab, dan dia mengakui itulah khilaf, perbezaan pandangan yang kita boleh rai. Jadi tapi ada pandangan kata tak. Itu yang disokong oleh Ibn Taymiyah. Dia ikut juga pandangan ulama lain, tapi sesama dia ikut juga pandangan mengatakan tak sampai yang ajar pada si mati tu tak ada faedah. Adalah kan komentar dia tu. Dia bawa, tapi dia lebih sokong yang tu. Maksudnya dia meraihkan juga pandangan satu lagi. Bukanlah serang satu pasal. Masalah kita ni dah lah tak setuju, lepas tu serang, anggap macam orang tu terkeluar daripada agama terus. Itu tak betul. Itu tak betul. Macam itu Ustaz Mahamud Muhib Kholi yang Arab Syria tu kan. Dia cakap kita tak boleh. Bila dia kata pandangan mazhab Syafi'i tu tidak ikut sunnah, tak betul. Statement tu tak betul. Kita kena raih pandangan, kena ajar masyarakat raih pandangan. Kalau dia ajar pandangan amalan ni sebagai tidak sunnah, padahal masih lagi ijtihad, akhir sekali lahir perbalahan dalam masyarakat. Jadi anak kut. Tapi kalau kita nak pergi pada pengujahan, anak secara peribadi, anak lebih sokong komentar daripada Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia mengatakan kita ajar pada orang yang dah mati tu tak ada apa-apa kesan, kerana kita baca dalam Quran kisah Fir'aun mati ni, nyawa sampai halkum. Masa sampai halkum tu Fir'aun kata aku nak beriman. Tuhan nafikan keimanan Fir'aun sebab ketika itu nyawa sudah dihalkum. Quran ada cerita dalam Quran kan. Anda tak ingatlah ayat berapa tu kan. Ada dalam Quran. Anda pernah tulis baru ni, anda buh dalam anda punya fanpage sebelum ni kan, artikel tu. Benda tu pernah dibahas panjang oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal Mata tu lah. Panjang lebar dia bahas. Bawa mari pandangan satu, pandangan dua kan. Lepas tu dia kritik. Jadi kalaulah nyawa sampai halkum, lepas tu kita nak bertaubat, maka tidak diterima. Kita nak beriman, maka tidak diterima. Kalau dah mati, masuk dalam kubur, kita ajar, bukan ada faedah pun. Kalau kita tengok hujah Quran tu, nampak pandangan yang mengatakan talqin pada orang dah mati tu tak ada faedah, itu lebih kuat. Kalau tengok hujahan tu lah. Jadi anda sokong lah pandangan tu, anda sokong pandangan itu. Tapi anda tak nafikan kalau ada orang dah buat itu, kita kena hormat pandangan tersebut. Tu anda punya pandangan lah gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Supalah bacaan Quran kepada si mati. Ana pernah bahas bila 2 hari lepas ke semalam berkenaan dengan hadis Nabi Muhammad sampai dekat kubur, Nabi telah berhenti dekat kubur. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pacak pelepah tamar dekat kubur tu kan. Lepas tu Nabi Muhammad kata la'allahu ma yukhaffafani ma lam yabasa.
Mudah-mudahan orang lubang kubur ni dikurangkan azab selama mana pelepah tamak itu belum kering. Jadi kita tafsir, bila dia basah maka dia berzikir, kering dia tak berzikir. Zikir itu menyebabkan kurang azab. Kita pergi baca Quran. Quran dengan zikir, yang zikir tumbuh-tumbuhan tu boleh mengurangkan azab, kita baca Quran lagi-lagi lah. Kita tafsir lagu tu kan. Itu tafsiran, itu bukan nas. Jadi dia macam bercanggah dengan ayat Quran lain. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala makhluk di langit, segala makhluk di bumi bertasbih pada Allah. Pasir tu berzikir, pelepah tamar tu kering ke basah duduk berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sebut yang berzikir mengurangkan azab, makanya semua lubang kubur dikurangkan azab. Sebab semua tu berzikir kan. Lepas tu dirujuk hadis Abdullah bin Umar. Kononnya sebelum meninggal dia bagi wasiat supaya dibacakan Quran kepada kubur dia. Ada hadis tu. Tapi cuba tengok sanad. Sanad tu ada problem. Adalah perdebatan sanad pula. Ada. Kisah tu ada dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal Mauta lah. Imam Qurtubi pernah bahas. Dia bahas sanad dan apa tu. Jadi bila orang tengok sanad tak kuat, jadi tak valid untuk nak mengatakan boleh baca Quran di atas kubur. Satulah. Sanad lemah. Yang kedua, kalau diandaikan sahih sekalipun, diandaikan dia dah lemah dah, tapi kita andai sahih. Kalau andai sahih sekalipun, itu bukan amalan Nabi, dia amalan sahabat. Dia panggil hadis mauquf. Bila amalan sahabat, persoalannya amalan sahabat apakah sumber hukum? Satu soalan. Itu ada perdebatan dah dalam kalangan ulama usul fiqh pula. Tapi secara dasarnya ia katakan wahyu itu Allah, Nabi. Itu wahyu. Perkataan Nabi, amalan Nabi. Itu sumber hukum. Perkataan sahabat, kita kena tengok apakah ada sandaran daripada Quran ataupun ada sandaran daripada hadis. Jangan pasti pula riwayat itu pula lemah. Itulah debat dia. Gitu debat dia. Allahu a'lam. Boleh tak ada apa pun. Bet Haris, salam Ustaz. Apa hukum tengok cerita Nabi Yusuf AS bersih Arab dalam YouTube? Ada nilai baik? Tak ada apa. Tengok. Anam tengok. Tengok tak ada apa pun. Tengok. Kita tengok bukan kita nak percaya. Sebab percaya tu kita kena pergi teks wahyu. Ni cerita betul ni. Itu yang betul. Sebab dalam filem tu jadi tambahan sikit dari Israeliat lah apa tu kan. Kita tengok sekadar ambil pengajaran. Begitulah. Allah. Ustaz pakai sayarah. Ustaz pakai sayarah. Kalau ada masalah boleh hubungi saya. Anda tak tahu sayarah tu apa? Tak tahu. InsyaAllah saya bantu. Wallahualam. Sayarah tu anda tak tahu. Setahu anda sayarah ni bahasa Arab, maknanya kereta. Tapi tak tahu lah apa benda ni. Wallahualam. Habis lah. Tak ada soalan sini. Ada siapa tanya soalan lagi? Hmm, 10.35. Ada siapa lagi tanya soalan? Ustaz pakai saya kereta. Tak awak tak faham atau punya maksud entah apa dia. Tak apalah. Ada lain, saya tengok lagi. Dalam Kristian Yahudi, nama Rahil, emak Nabi Yusuf dikenali sebagai Rachel. Laia dikenali sebagai Leah. Iyalah kot. Musa, Moses. Daud, apa Daud? Daniel bukan. Daud apa? David. Iyalah kot, anda tak tahu. Dalam Kristian Yahudi nama Rahil. Yang anda sebut ni anda kot dalam kitab Arab Jadi kita baca tu dalam sebutan Arab. Gitu. Israfil, apa? Mikael, orang putih dia Michael kan sebutan. Tu sebutan dia orang gitu. Allahuakbar. Ana tak tahu. Okey, ada lagi tak? Tak ada dah kot. Esok Ana cuba. Tadi Ana tak buat live Facebook untuk kitab hadis. Sebab tadi saya jumpa orang, jumpa kawan, sembang panjang tadi. Dia tak sempat lah live Facebook petang tadi baca hadis. Kalau sempat esok Ana cuba baca ke hadis. Kalau sempat, kalau tak sempat, sebab esok pun ada urusan sikit. Tapi malam Ana akan cuba jugalah untuk adakan live Facebook tafsir. Sebab Ana akan target untuk nak pastikan kita habis juga tafsir surah Yusuf, insyaAllah. Ana rasa cukup sekadar tu pada malam ni. Wallahualam.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.